Okey, pada hari ini saya dan kawan-kawan saya akan menerangkan tentang inventory MBTI. Okey, apa itu MBTI? MBTI bermaksud Myers-Briggs Type Indicator, adalah salah satu jenis alat ukuran atau inventory dalam mengukur tahap personality yang terdapat dalam kaunseling. Okey, sebagai seorang kaunselor yang profesional, kita perlu menggunakan alat ujian ni dengan sebaik yang mungkin bagi membantu klien dalam memahami ataupun dalam mengatasi isu yang mereka hadapi. MBTI juga merupakan inventory yang dikembangkan oleh Isabel Bryce Myers pada tahun 1940. Inventory ini tertumpu dalam mengukur tahap personality dengan perkembangan kejayaan individu tersebut. Selain itu juga, MBTI ini juga merupakan alat ukuran yang sering digunakan oleh kaunselor dalam sesi kaunseling bagi mendapatkan maklumat tentang diri klien. MBTI ini juga dirujuk melalui Gustav Jung ataupun Carl Jung yang menulis tentang psychological types pada tahun 1921. Bagi lebih terperinci, alat ujian MBTI ini sebenarnya merupakan hasil penambahbaikan oleh Catherine Cook Bryce dan puterinya iaitu Isabel pada Perang Dunia yang Kedua. Mereka ini percaya bahawa alat ujian ini dapat membantu seseorang yang ingin mencari kepribadian mereka melalui alam pekerjaan. Okey, boleh dikatakan sebagai alat MBTI ini merupakan inventory mengukur tahap kejayaan seseorang. Alat ini juga sangat penting bagi seseorang kerana apabila alat ujian ini ditadbir, maka individu tersebut dapat mengetahui apakah personality yang sesuai dengan dunia pekerjaan yang diinginkan oleh mereka. Sebagai contoh, jika kita menggunakan inventory Holland bagi untuk mengukur tahap personality bagi merujuk apakah jenis kejayaan yang patut atau perlu kita ceburi, sama juga dengan MBTI. Alat ukuran ini atau inventory ini mampu mengukur tahap personality seseorang dalam menentukan apakah jenis pekerjaan yang mereka patut ceburui. Jadi hari ini saya akan teruskan dengan slide yang seterusnya, iaitu ulasan karya. Ujian MBTI ini telah banyak dikaji oleh para pengkaji sebelum ini dan berdasarkan hasil sorotan kajian literatur yang telah ahli kumpulan kami kenal pasti dan analisis, terdapat 4 buah negara yang dapat kami nyatakan. Berdasarkan kajian lepas ini, dilihat kalau di Malaysia, iaitu kajian daripada Nurul Aini binti Rosli dan Lee Min Fung, dilakukan bertujuan untuk mengenal pasti perbezaan gaya pemikiran kritis antara pelajar sekolah menengah vokasional yang berlainan jenis personality, dan responden kajian terdiri daripada 322 orang pelajar tingkatan 4. Dan kajian ini merupakan kajian berbentuk deskriptif dengan menggunakan kaedah tinjauan, dan data yang dikumpul dianalisis menggunakan perisian SPSS untuk mendapatkan peratus frekuensi, skor, min dan ANOVA. Okey, seterusnya kajian daripada Indonesia, iaitu kajian daripada Eko Susanto dan Mudain. Kajian ini dilakukan untuk mengembangkan dan mengesahkan inventory MBTI. Inventory ini mempunyai 120 item, kemudian dipilih 60 item dengan 4 skala jawapan. Okey, hasil analisis dengan model Rush keseluruhan item dan responden memiliki nilai kebolehpercayaan yang cukup. Okey, pada skala respon diketahui bahawa pola respon untuk responden mempunyai kecenderungan yang sama dengan varian berubah dari sangat sesuai sehingga sangat tidak sesuai. Namun begitu, kajian ini masih perlu dilakukan dengan lebih lanjut lagi dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan heterogen untuk menguji lebih jauh kebolehan inventory MBTI yang digunakan. Okey, kajian seterusnya ialah kajian daripada negara Filipina, iaitu kajian ini memfokuskan pada penyelidikan perubahan yang wujud di antara profil personality MBTI dan General Weight Average GWA dalam kalangan pelajar kejururawatan, dan peserta adalah 48 pelajar kolej di Angeles City, Filipina. Statistik deskriptif iaitu ukuran kecenderungan memusat telah digunakan untuk menganalisis data, dan General Weight Average GWA mempunyai purata yang lebih tinggi dalam introversion berbanding extroversion, sensing berbanding intuition, judging berbanding perceiving, thinking berbanding feeling.
Dan selain itu, hasil kajian menunjukkan bahawa 5 jenis personality teratas yang memiliki GWA tertinggi adalah masing-masing INFP, INFJ, ESFP dan ESTJ. Dan majoriti pelajar adalah ISFJ yang tidak termasuk dalam 5 jenis personality yang popular. Dan seterusnya, kajian daripada negara Sweden, iaitu kajian daripada Ben S dan N et al. Pula berkaitan dengan tinjauan MBTI dan meneroka hubungan antara profil MBTI dan proses kumpulan pekerja menggunakan sampel 1630 orang yang bekerja dalam 156 kumpulan pekerja dalam organisasi perindustrian Sweden. Dan hasil menunjukkan bahawa hanya sebilangan kecil profil personality MBTI yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan proses kumpulan pekerja. Dan secara keseluruhannya, kumpulan pekerja dari segi profil MBTI tidak dapat meramalkan perkembangan kumpulan pekerja dengan baik. Penemuan menunjukkan bahawa MBTI dapat digunakan sebagai alat ujian untuk perkembangan pekerja dan sebagai satu kaedah bagi ahli kumpulan untuk saling memahami antara satu sama lain. Saya akan menerangkan mengenai tujuan MBTI. Apa yang kita tahu, MBTI telah banyak digunakan di seluruh dunia. Namun begitu, hanya individu yang berumur 14 tahun ke atas saja boleh menjalankan alat ujian ini. Antara tujuan MBTI iaitu untuk mengenal pasti jenis kepribadian, kekuatan dan keutamaan seseorang untuk memastikan kekuatan digunakan sepenuhnya bagi mencapai pekerjaan yang diinginkan. Sebagai contoh, individu itu mempunyai fizik yang tegap dan tinggi dan sebagainya. Jadi beliau boleh melakukan pekerjaan seperti polis, askar dan sebagainya. Tujuan yang kedua, untuk memahami diri sendiri untuk memilih pekerjaan yang sesuai. Sebagai contoh, jika individu itu seorang yang ceria ataupun extrovert, beliau boleh melakukan pekerjaan yang memerlukan beliau berinteraksi dengan orang ramai. Yang seterusnya, untuk menentukan bidang kerjaya dan berdasarkan pandangan dan minat agar dapat melakukan pekerjaan dengan selesa. Apa yang kita lihat, minat memainkan peranan yang penting. Contohnya, jika seorang itu suka untuk menulis, jadi kerjaya yang paling sesuai untuk mereka adalah sebagai penulis, sama ada penulis skrip, penulis novel, penulis majalah atau sebagainya. Yang seterusnya, untuk mengetahui jenis personality seseorang. Hal ini untuk memastikan seseorang itu boleh melihat sisi negatif yang ada pada dirinya. Jika kita ada sisi negatif tersebut, kita boleh memperbaikinya ke arah yang lebih baik. Selain itu, untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain. Jika sikap personality ada pada kita boleh menyebabkan hubungan kita dengan orang lain tersekat. Jadi kita boleh memperbaiki daripada sudut itu. Seterusnya, iaitu untuk melihat gaya pembelajaran bagi seseorang pelajar. Untuk membantu pelajar memahami dengan lebih mendalam terhadap sesuatu pembelajaran. Komunikasi, gaya interaksi sosial dalam pembelajaran. Hal ini membantu pelajar untuk mengetahui mengenai gaya pembelajaran yang ada pada dirinya dan untuk membantu beliau memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Saya akan menerangkan bentuk alat ujian MBTI. Sebanyak 67 responden telah menjawab ujian MBTI ini. 5 daripada 67 responden tersebut merupakan pelajar jurusan Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling, manakala sejauh ini adalah pelajar Sains Kaunseling. Daripada 67 responden, 10 responden adalah pelajar lelaki. Daripada agama dan bangsa pula, 62 responden Melayu beragama Islam, 4 responden berbahasa Cina dan beragama Buddha, dan seorang responden India beragama Hindu. Ujian MBTI ini terbahagi kepada 6 bahagian iaitu A hingga F. Dari bahagian A hingga E, majoriti menjawab tetap, manakala bahagian F, majoriti menjawab pilihan pertama. Hasil keputusan majoriti daripada responden ialah ESFJ iaitu Extroverted, Sensing, Feeling and Judging. Individu yang berhati-hati dan peka terhadap keperluan orang lain. Bagi pelajar kaunseling, kita perlu menjaga perasaan dan berhati-hati apabila bertanyakan soalan kepada klien. Individu dengan personaliti ini berdedikasi terhadap tanggungjawab mereka, suka akan rasa harmoni. Antara pekerjaan yang perlu dielakkan ialah pembangunan perisian,
pemrograman komputer, pengenali logik kuasa, pakar sokongan teknikal, petani, juruterbang, peguam, juraaudit, pelakon, penyunting, juruelektrik dan ahli ekonomi. Manakala satu lagi personality yang menjadi minority adalah ISFJ, iaitu introvert, sensing, feeling and judging. Individu ini adalah merupakan pengasuh yang rajin dan setia kepada organisasi yang menunjukkan bahawa pelajar kaunseling boleh menjaga rahsia dengan baik. Individu ini penuh dengan kasih sayang, melindungi orang lain daripada bahaya. Antara pekerjaan yang perlu dielakkan ialah eksekutif, perunding pengurusan, pengurus jualan, pengurus pemasaran, pengurus kewangan, ejen insurans, penyalin, pengarah seni, wartawan, pelakon, jurugambar, ketenteraan, jurutera mekanikal, ahli kimia, peguam, penyelidik pasaran, ahli ekonomi dan saintis sosial. Okey, gini sampai turn saya untuk menerangkan mengenai pentadbiran alat ujian personality MBTI. Okey, cara takbir dia mudah kerana dilakukan secara online dan percuma. Kemudian ujian MBTI ini juga mengandungi 128 soalan. Kemudian dia mempunyai 2 jenis format soalan dan 2 cara untuk memberikan jawapan. Okey, cara pertama ialah dengan menggunakan 3 skala jawapan iaitu tepat, tidak tepat, neutral dan tepat. Okey. Yang cara kedua adalah klien perlu memilih salah satu pernyataan yang berkenaan daripada 2 pernyataan yang berkenaan dengan diri dia. Contoh, saya mementingkan diri sendiri dengan saya mementingkan keperluan orang lain. Jadi klien perlu pilih mana yang berkenaan paling bertepatan dengan diri dia, macam mana diri dia sebenarnya. Okey, masa untuk menjalankan ujian ni ialah mengambil masa dalam 20 hingga 30 minit. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, cara untuk jawab mudah. Klien hanya perlu tik pada tempat yang berkenaan dengan diri klien. Okey, pada halaman yang ketujuh ni ada satu validation survey hanya untuk bertujuan research untuk tahu maklumat mengenai macam, do you know your personality? If you already know what it is, what your age and what your gender. That's a very simple question yang dia akan tanya pada part ni hanya untuk bertujuan research. Jadi dia tak akan beri kesan apa-apa pun terhadap keputusan ujian klien nanti. Okey, paparan keputusan ujian. Keputusan ujian dikeluarkan secara automatik setelah klien habis jawab. Tu normal lah untuk soalan-soalan inventory yang berada di online di atas talian. Okey, antara keputusan yang memaparkan keputusan mengenai 4 dimensi personality iaitu mengenai introvert versus extrovert untuk tahu macam mana tenaga seseorang klien tu. Dia tu suka menyendiri atau suka beramai-ramai dengan orang lain. Okey, sensing versus intuitive. Okey, ini mengenai macam mana klien tu memproses maklumat yang dia terima. Okey, thinking versus feeling untuk tahu macam mana klien mencantumkan nilai dalam kehidupan dia. Okey, seterusnya mengenai perceiving versus judging iaitu mengetahui bagaimana klien menguruskan kehidupan mereka. Seterusnya mengenai hasil ujian juga memaparkan tentang personality type profile iaitu dia menerangkan tentang core value dengan key motivator yang ada pada diri klien. Contoh core value adalah secara praktikal, tindakan dan logik. Mana-mana key motivator membina secara kemahiran praktikal, menyelesaikan masalah sebenar, memahami perkara yang mekanik dan mengekalkan autonomi. Okey, terdapat juga paparan keputusan mengenai 3 jenis kepribadian yang dijelaskan oleh kod 4 huruf. Iaitu yang pertama adalah contoh keputusan yang dapatlah INTP, the architect. Sebenarnya dia ada 16 personality tapi saya berikan 3 saja. Iaitu yang first adalah INTP yang dikatakan sebagai the architect. Yang kedua adalah ISTP, the craft person. ESTP, the dynamo. Okey. Saya akan menjelaskan tentang kebolehpercayaan dan keabsahan ujian MBTI oleh Myers-Briggs. Sebelum kita mengenal terlebih lanjut bagaimana kebolehpercayaan dan keabsahan ujian MBTI, kita harus mengenal dulu apa itu kebolehpercayaan dan apa itu keabsahan dalam alat ujian. Kebolehpercayaan sendiri berasal dari kata validity atau validitas. Menurut Anwar pada 1986, bahwasanya kebolehpercayaan itu adalah sejauh mana alat ukuran tersebut dapat melakukan ketepatan dan kecermatan untuk melakukan fungsi dari alat ukurannya sendiri. Kemudian, keabsahan berasal dari kata reliabilitas atau reliability. Menurut Wilzer, reliability di sini memiliki pengertian keajekan tentang alat ujian atau keajekan pengukuran. Nah, keajekan di sini tersendiri adalah bagaimana alat ukur itu dapat mengukur secara konsisten walaupun dilakukan berulang kali.
Menurut Masri Singarimbun, bahwasanya dalam MBTI ini memiliki indeks tersendiri dalam mengukur reliabilitas, yaitu di mana jika dilakukan berulang kali 2, 3 kepada klien, namun hasil yang didapatkan oleh klien relatif konsisten atau relatif sama dengan apa yang telah dihasilkan sebelumnya, maka alat ukuran tersebut dapat dikatakan reliable. Yayasan Myers and Briggs bahwasanya MBTI ini sudah memenuhi persyaratan untuk bisa dikatakan alat ukuran yang memiliki kebolehpercayaan dan keabsahan yang tepat. Namun banyak pro kontra yang terjadi karena perkembangan sejarah MBTI-nya sendiri. Beberapa orang berargumen bahwasanya MBTI ini adalah bagian dari pseudoscience, yang mana tidak bisa dikatakan sebagai sains ataupun pengetahuan ataupun ilmu, namun juga tidak bisa dikatakan hal-hal yang tidak berkenaan dengan ilmu, maka digolongkan kepada pseudoscience. MBTI dikatakan sebagai pseudoscience juga disebabkan karena orang yang mempelopori ataupun yang menciptakan alat ukuran ini bukan berasal ataupun berlatar belakang ilmu psikologi. Mengutip dari salah satu website yang mengatakan bahwasanya ataupun mematahkan bahwasanya MBTI digolongkan kepada pseudoscience itu adalah tidak tepat, saya mengutip pada satu website yang dituliskan oleh Samudra Fadlilah Jamaluddin yang merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas Gadjah Mada. Beliau mengatakan bahwasanya kalau MBTI dikatakan pseudoscience ataupun digolongkan ke dalam pseudoscience itu tidaklah tepat karena metode yang dilakukan adalah saintifik dan hanya saja kualitas ataupun hasil yang diberikan oleh alat ujian MBTI ini relatif sering sekali tidak konsisten dan sering terjadinya bias ataupun ralat ketika mendapatkan hasilnya. Nah, di dalam MBTI ini sendiri, beliau berpendapat tidak memiliki soalan yang dapat menjadi patok ataupun alat ataupun ukuran bagi validitas dalam alat ujian ini. Okey, di sini saya akan menerangkan mengenai kelebihan dan kelemahan MBTI. Kelebihan MBTI. Okey, yang pertama adalah bimbingan kaunseling. Okey, bimbingan kaunseling ini bermaksud di mana apabila seorang pelajar ingin melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian, ia akan memilih kursus pengajian. Okey, untuk memilih kursus pengajian, pelajar akan lakukan ujian MBTI ni untuk mengetahui kursus pengajian yang mana yang bersesuaian dengan personaliti dirinya agar ia mudah untuk belajar dalam kursus pengajian tersebut. Okey, untuk yang satu lagi adalah mengenai dalam bidang pekerjaan. Individu yang ingin bekerja, ia akan memilih bidang pekerjaan apa yang sesuai dengan personaliti dirinya. Itu disebabkan apabila individu tersebut bekerja dengan bidang pekerjaan yang sesuai dengan personaliti dirinya, ia akan mudah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ia akan merasa seronok, senang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Okey, yang kedua adalah sesuai untuk pengembangan diri individu. Contoh, apabila individu tersebut melakukan ujian MBTI, ia akan mengetahui di mana kelebihan dan kelemahan dirinya. Kelebihan yang terdapat di dalam dirinya, ia akan gunakan kelebihan tersebut untuk mencari bakatnya yang terpendam. Ia akan untuk memajukan lagi bakat dirinya itu. Tetapi, kalau untuk kelebihan, ia akan memperbaiki kelemahan dirinya. Okey, kelebihan ia akan memajukan lagi dirinya. Untuk kelemahan, ia akan memperbaiki dirinya lagi. So, individu tersebut tidak akan memandang negatif terhadap dirinya. Dan yang ketiga, kelebihan yang ketiga adalah membantu individu memahami individu lain dengan lebih baik. Okey, seperti yang kita tahu, kita adalah manusia biasa. So, di situ, kita banyak membuat spekulasi. Sama ada positif, negatif ke terhadap individu lain. So, apabila ia melakukan ujian ini, ia akan mendapati bahawa okey, setiap individu mempunyai personaliti yang berbeza. Jadi, daripada sini, individu tersebut akan memahami individu yang lain, malah tidak akan memandang negatif terhadap individu-individu yang dikenalinya. So, ia mudah untuk memahami individu yang lain.
kelemahan. Yang pertama adalah alasan berkomunikasi atau melakukan sesuatu perkara. Okey, di sini saya dapat jelaskan bahawa apabila kita melakukan ujian MBTI, individu tersebut akan berada di tempat di mana zon selesa, di mana ia akan sekat dirinya, dia akan terbataskan dirinya dalam zon tersebut. Jadi apabila ia menyatakan bahawa personaliti dirinya adalah sebegitu, jadinya dia tidak akan memilih pekerjaan atau pelajaran ke bidang yang bukan dengan personaliti dirinya. Itulah yang dimaksudkan dengan alasan untuk berkomunikasi atau melakukan sesuatu perkara. Dan yang terakhir adalah pelabelan. Okey, pelabelan ini ia dapat dimaksudkan dengan kita mudah untuk melabel orang lain. Apabila kita mudah untuk melabel orang lain, itu masalah bagi diri kita. So, ia mudah untuk melabel orang yang menjalankan keputusan tersebut, yang mendapat keputusan tersebut. So, sepatutnya individu ni dia tidak menghiraukan emosi orang lain. Itu yang bermasalah apabila melakukan kelemahan MBTI ini. Itu saja, sekian. Terima kasih.